Hai, selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat hari ini ialah apabila Barisan Nasional mengumumkan melalui Ismail Sabri bahawa satu peraturan baru yang bakal mungkin akan menyebabkan orang-orang besar di dalam UMNO dan Barisan Nasional tidak akan dapat bertanding dan tidak layak menjadi calon PRU 15, terutamanya kluster-kluster mahkamah. Wow, apa ceritanya? Ikuti terus ulasan ini, jangan kau skip-skip supaya semua orang tahu tentang perkara ini. Tapi sebelum ini, perkara ini juga telah dinyatakan melalui Muhyiddin Yassin dalam Perikatan Nasional. Isunya ialah semua calon yang akan bakal bertanding dalam PRU 15 akan melalui tapisan. Bagi mereka yang bekerja dalam sektor kerajaan, yaitu sektor awam, pasti Anda pernah melalui yang namanya tapisan keselamatan. Sebelum Anda diterima bekerja sebagai penjawat awam, Anda perlu mengisi satu borang yang namanya tapisan keselamatan. Dalam tapisan keselamatan tersebut, semua perkara berkaitan dengan rekod jenayah lampau maupun yang masih dilalui akan dibongkar. Contohnya, sekiranya Anda mempunyai kes dengan SPRM atau jenayah-jenayah yang berkaitan tangkapan, Anda pernah dipenjarakan atau pernah dilokapkan atau sebagainya yang terfile sebagai kesalahan, maka Anda secara otomatik akan didapati tidak layak menjawat jawatan penjawat awam tersebut. Dan kalau itu yang terjadi, Anda ada pilihan. Satu, meletak jawatan ataupun mungkin akan dipecat, digugurkan daripada jawatan penjawat awam tersebut. Jadi, apa yang menarik ialah apabila Ismail Sabri Yaakob mengatakan dengan jelas dan begitu terperinci bahawa calon BN yang akan bertanding pada PRU 15 kali ini akan ditapis oleh pelbagai agensi, termasuk ada yang mungkin kahwin di Siam. Aku nak gelak pun mungkin Anda marah, tapi aku rasa gembira. Kerana selama ini belum pernah ada orang yang katakan seperti ini, yaitu Perdana Menteri. Belum pernah sebelum ini seorang Perdana Menteri membuat peraturan untuk menjadi calon seperti ini. Dan inilah yang kita hendakkan sebenarnya. Yaitu semua calon yang menjadi calon dalam PRU 15 wajib ditapis keselamatan. Keselamatan itu merujuk kepada semua agensi, termasuk SPRM, PDRM, Immigration, Kesihatan, dan juga Jabatan Agama. Supaya apa-apa yang berkaitan dengan kes salah laku calon tersebut akan diketahui dengan serta-merta. Dan aku setuju, kalau mereka yang mempunyai kes jenayah di mahkamah belum selesai maupun sudah selesai, telah disabitkan kesalahan ataupun mempunyai jenayah-jenayah yang lain, pernah ditangkap atau sebagainya. Karena sebelum ini juga kita pernah mendengar bahawa ada beberapa orang ahli politik yang sebenarnya telah pun diisytiharkan muflis tapi diberikan jawatan pula. Itu semua berlaku mungkin kerana berlaku ketirisan di mana mereka tidak melalui tapisan keselamatan yang saya sebut sebentar tadi. Jadi dengan ini, sekiranya tapisan keselamatan ini dibuat, saya pasti dan saya yakin calon-calon yang akan ditampilkan nanti itu adalah calon-calon yang benar-benar berkualiti, yang tidak mempunyai masalah. Kerana hal ini penting supaya apabila bercakap tentang kesalahan-kesalahan dan nilai-nilai moral murni kepada rakyat jelata, mereka tidaklah meludah ke muka sendiri. Kerana kalau nak cakap memperbaiki hidup atau teladan kepada rakyat jelata, tapi sendiri melakukan jenayah, sendiri ada melakukan kesalahan, pastilah itu seperti kata orang meludah muka sendiri. Jadi saya setujulah. Saya ulang sekali lagi, berkali-kali aku ulang malam ini, aku setuju dengan cadangan yang dikatakan oleh Perdana Menteri sementara kita sekarang ini, yaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bahawa calon Barisan Nasional
perlu menjalani tapisan dengan jabatan agama sebelum dibenarkan bertanding, kata Perdana Menteri tersebut, dan akan ditapis pelbagai agensi termasuk ada yang mungkin kawin di Siam. Jadi, kedapatanlah sesiapapun ahli politik yang mau jadi calon yang pernah kawin atau sudah kawin atau curi-curi kawin di Siam. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, sebenarnya bukan sekadar Barisan Nasional saja yang perlu melalui tapisan keselamatan ini, tetapi juga parti-parti politik yang lain, gabungan-gabungan politik yang lain, seperti juga dalam parti GTA, gabungan GTA, gabungan Perikatan Nasional, dan juga Pakatan Harapan. Jadi kalau begitu, ada beberapa orang dalam Pakatan Harapan yang mungkin tak boleh bertanding, antaranya Lim Guan Eng, seperti juga Syed Saddiq Syed Abdurrahman, kerana mereka sedang menjalani perbicaraan di mahkamah yang belum selesai. Jadi aku pikir itu perlu, kalaulah mereka mau jalankan penapisan ini, perlu dibuat kepada semua ahli politik yang mau mencalonkan diri. Tidak kira siapa mereka, di mana mereka mewakili, wajib menjalani penapisan ini. Kenapa rakyat jelata boleh? Kenapa ahli politik pula tak boleh, kan? Perdana Menteri kita, yaitu Ismail Sabri Yaakob, berkata, saringan dengan jabatan agama yang julung kali diadakan itu bagi memastikan pemilihan calon BN lebih teliti dan mereka tidak terlibat dengan pelbagai isu syariah termasuk pemberian nafkah. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO berkata pemilihan calon masih dalam proses dan pembentangan pusingan pertama telah dibuat oleh pengerusi perhubungan negeri sebelum dibuat untuk kali kedua sebagai perjumpaan sekali lagi. Kita juga akan ada saringan. Kita buat pemeriksaan antara nama-nama yang dicadangkan itu, kata Ismail Sabri. Kita akan menyemak dengan polis, SPRM, jabatan insolvensi, yaitu jabatan yang akan memufliskan, atau lebih kurang orang selalu cakap LHDN. Mungkin kali ini dengan pejabat agama, pejabat kadi pun kita kena semak juga. Kot ada yang kawin kat Siam, kata Ismail Sabri Yaakob. Kerana menurut beliau, ada yang nafkah anak tak bayar ke, ada penghakiman di mahkamah syariah ke, kalau dulu kita tak pernah periksa. Kali ini kita lebih terperinci, kata beliau kepada media. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, jangan hanya taklimat ini, jangan hanya kata-kata ini hanya masuk dalam media, tapi tidak dilaksanakan pula. Aku nak mencadangkan, mohon mencadang kepada semua supaya semua calon-calon yang ada di Malaysia harus melalui tapisan keselamatan. Jadi, ampun tuanku, kebawah duli Maha Mulia yang di Pertuan Agong, hamba mohon mencadang supaya semua calon-calon yang ada di Malaysia yang mau bertanding pada PRU 15 supaya dapat melalui tapisan keselamatan seperti mana para pejabat awam yang lain juga, supaya para pemimpin yang terpilih nanti itu adalah daripada kalangan yang terbaik dan boleh dicontohi 100%. Tinggalkan komen Anda sebelum kita berpisah. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.